Baru ni kita sampai kepada saya pun tak terbawa pula tu yang Melayu tu. Kali ni hanya yang bawa ni Syarah Nawawi ni. Yang Melayu tu tak bawa, jadi tak boleh baca lah. Tak apalah, kita ambil maksud dia, masing-masing tengok lah kitab. Yang mana ada teks asal dia tu boleh tengok. Perbincangan kita baru ni ialah berkenaan dengan qism yang pertama. Fa ammal qismul awwal fa inna natawakha an nuqaddim al akhbar. Dan seterusnya, 3 baris selepas itu kita sudah bincang dah. Kemudian kita sampai kepada fa idza nahnu taqassayna akhbar hadha as-sinf min an-nas atba'naha akhbaran yaqa'u fi asanidha ba'd man laysa bil mawsuf bil hifz wal itqan kas-sinf al-muqaddam qablahum ala annahum wa in kanu fima wasafna dunahum fa inna isma as-sitri atau as-satri was-sidqi wa ta'atil ilm yashmaluhum ka'ata ibn as-sa'ib wa Yazid ibn Abi Ziyad wa Laith ibn Abi Sulaim. Situlah kita duduk nak bincang tentang itulah hari ni. Jumpa ke tidak fa idza nahnu taqassayna akhbar hadha as-sinf. Di situ. Dan yang dibaca tadi seterusnya. والليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد والليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم متباينين لهم لا يدانونهم. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران dan seterusnya. Itu kita sampai di situ baru ni. Jadi sebelum ni saya sudah sebut bahawa Imam Muslim dia beriltizam untuk mengemukakan hadis-hadis tabaqah yang pertama, perawi-perawi yang berada di tingkat pertama. Dari segi keteguhan ilmunya, kerapiannya dalam menghafal hadis-hadis dan meriwayatkan hadis-hadis. Tidak ada pula percanggahan di antara riwayat-riwayat dia tu, dan tidak ada pula banyak berlaku kesalahan. Itu kelas pertama, perawi Muslim. Kelas yang kedua, iaitu yang kurang sedikit daripada kelas pertama tadi. Baru ni kita telah bincangkan, mengikut setengah-setengah ulamanya, ini cadangan Imam Muslim. Dia tak sempat pun buat kelas kedua, kelas ketiga, dia tak sempat buat. Yang dia sempat buat dalam Muslim ni hanya dia ambil hadis-hadis daripada perawi kelas pertama yang menepati syarat dia lah. Tetapi itu dibantah oleh kebanyakan ulama. Mereka kata tidak.
sebenarnya Imam Muslim sudah buat semua dan dimasukkannya di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ini, cumanya cara dia tertib, dia letak, kalau kita tengok sekarang ni, bab-bab yang dibuat oleh Imam Nawawi itu pada umumnya ia di permulaan bab. Jadi bila Imam Muslim kemukakan beberapa hadis, mungkin hadis itu dia termasuk dalam usul. Jadi hadis daripada perawi-perawi kelas pertama. Kalau hadis tu banyak lah. Kalau hadis tu satu, itu lain cerita pula. Kemudian di bawah bab yang sama, dia akan kemukakan perawi-perawi yang untuk menguatkan sahaja perawi kelas pertama tadi. Dia ada sebut. Ni yang sebut yang kedua tu. Sebut yang kedua, yang ni sebagai mutaba'at dan syawahid. Dan yang ketiga tu jarang benar. Itulah yang mengikut setengah-setengah ulamanya, dia pertikaikan hadis-hadis Muslim tu yang peringkat yang ketiga lah. Jadi kata mereka, Imam Muslim sebenarnya telah telah masukkan belaka dalam Sahih Muslim ni. Telah masukkan semuanya dalam Sahih Muslim ni. Jadi salah satu bukti lah kalau kita nak sebut bahawa benda ni telah pun dibuat oleh Imam Muslim. Inilah kenyataan dia di sini. Kenyataan di sekarang ni. Fa ammal qismul awal, yakni kelas pertama, perawi-perawi kelas pertama, kita utamakan riwayat-riwayat dia yang selamat daripada segala kecacatan dan lain-lain. Dan perawi-perawi dia tu baik. Inilah yang sebutkan. Bila kita telah selesai mengemukakan hadis-hadis perawi jenis ini, kita akan susulinya. Kami susulinya dengan hadis-hadis yang mana terdapat di dalam sanad-sanadnya sesetengah orang ataupun beberapa orang yang tidak sekuat golongan yang pertama, kelas pertama, dari segi hafalan dan dari segi keteguhan ilmunya. Tidaklah seperti kasimfil muqaddam, seperti yang pertama. Ini menunjukkan dalam Muslim ni ada semua tu, menunjukkan kebenaran pendapat orang yang mengatakan ketiga-tiga jenis hadis daripada perawi-perawi 2-3 peringkat itu Imam Muslim sudah masukkan dalam Sahih Muslim. Inilah buktinya. Itulah yang lebih kuat. Jadi selepas yang pertama, dia susulkan hadis-hadis daripada perawi-perawi kelas kedua. Kelas kedua. Perawi-perawi kelas kedua, ya. Ala annahum, walaupun begitu, walaupun mereka ni yang kelas kedua ni tidak seperti golongan yang pertama, kelas pertama, ataupun walaupun mereka itu fima wasafna dunahum, dalam sifat-sifat yang kami sebutkan sebelum ini kurang daripada golongan dari kelas pertama itu, fa innas masatri, ya, wasidqi wa ta'atil ilm yashmaluhu. Namun kelas kedua ni tetap dia ni tetap dia ni mastur, ada sifat ini, tetap dia ni ada kebenaran, sifat benar itu, dan terkenal sebagai ahli hadis juga. Ini ada seperti golongan yang pertama juga. Jadi contoh perawi-perawi dari kelas kedua, golongan yang kedua ini, Imam Muslim sebut seperti Atha bin As-Sa'ib. Temu tak rasa? Temu. Ada seperti Atha bin As-Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad, Laith bin Abi Sulaim, dan perawi-perawi
serta penukil-penukil akhbar, yakni hadis yang setaraf dengan mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh Muslim dengan perawi-perawi kelas kedua. Jadi kalau kita perhatikan, semua mereka yang disebut nama-nama ni memang ada dalam Muslim. Ini menunjukkan kebenaran pendapat orang yang mengatakan yang Imam Muslim sebut nak kemukakan hadis-hadis perawi ini, sebenarnya dia kemukakan semuanya sudah terkumpul dalam Sahih Muslim. Sudah terkumpul dalam Sahih Muslim, seperti Atha bin As-Sa'ib, semua ni ada. Tapi Imam Muslim tidak menganggap atau menjadikan riwayat-riwayat mereka ini sebagai riwayat usulnya. Dia kemukakannya hanya sebagai riwayat-riwayat sokongan sahaja. Sebagai riwayat-riwayat sokongan sahaja. Mereka ini walaupun kurang dari segi pengetahuannya, dari segi sifat masturnya, di sisi ahli ilmu hadis memang terkenal. Perawi-perawi ini terkenal juga. Tetapi orang-orang lain yang setaraf dengan mereka, yang sezaman dengan mereka itu, dari segi kekuatannya, keteguhan ilmunya, istiqamahnya dalam riwayat, dan dalam darjat dan kedudukannya melebihi mereka ini. Sebab kedudukan sifat-sifat tadi di sisi ahli ilmunya mempunyai darjat yang tinggi dan satu ciri atau sifat yang istimewa. Tidakkah engkau lihat bahawa apabila engkau bandingkan tiga orang yang tersebut tadi, iaitu Atha, Yazid dan Laith dengan Mansur bin Al-Mu'tamir, kalau kamu bandingkan yang tiga tadi dengan yang tiga ini, iaitu Mansur bin Al-Mu'tamir, Sulaiman Al-A'mash, Ismail bin Abi Khalid, fi itqanil hadis, dalam keteguhan mereka dalam bab hadis ini dan istiqamah mereka, engkau akan dapati golongan yang kedua tadi jauh berbeza dengan golongan yang kelas pertama ini. Tidak setaraf lah dengan golongan yang pertama ni, itu tadi, mereka bertiga tadi, dan orang-orang yang berada pada peringkat kedua tu. Sebab ini satu perkara yang tidak disyaki ataupun tidak diragui oleh ahli ilmu tentang hadis, berhubung dengan orang-orang yang memang maklum di kalangan mereka itu dari segi hafalan hadisnya dan lain-lain, semua maklum bahawa Mansur, A'mash dan Ismail ini memang orang-orang yang kuat, dan mereka tidak mengetahui kekuatan seperti itu ada pada Atha, Yazid, Laith dan orang-orang yang setaraf dengan mereka. Itulah. Itulah yang Imam Muslim sebut sekali lalu kita baca tadi. Gitulah maksudnya. Sebab saya tidak ada yang terjemahan itu tak boleh nak baca lah. Jadi saya ambil mafhumnya sahaja. Di sini Imam Muslim nak menyebutkan beberapa perkara sebenarnya. Kalau peserta kita ni ada Syarah Nawawi, yang ada Syarah Nawawi itu boleh tengok di situ. Boleh tengok di situ. Sebab saya ada ni yang itu, pegang yang itu. Jadi tengok yang ni. Wa qawluhu fa innas mas-satri huwa bi fathis sin. Masdaru satartu syai' asturuhu dan seterusnya.
Wa yujadu fi aktsari riwayat wal usul madbutan bi kasri sin. Ini sitri. Fa inna isma sitri wa yumkinu tashihu hadha ala anna as-satr yakun bi ma'na al-mastur kadh-dhabh bi ma'na al-madhbuh wa nadha'irihi. Tak apalah. Di sini maksudnya fa inna isma as-satri, as-satri di situ dia sebut masdar tapi dengan makna isim maf'ul, dengan makna mastur, kerana mastur masturnya dan seperti dhab dengan makna madhbuh. Itu Imam Nawawi sebutnya dengan makna madhbuh. Jadi di sini pun diguna begitu juga. Jadi mereka ini walaupun kurang daripada perawi-perawi kelas pertama, tetapi mereka ditetap disebut sebagai perawi-perawi yang mastur, perawi-perawi yang benar, dan perawi-perawi yang merupakan ahli ilmu hadis. Dia ada sebut. Jadi di sini satu istilah sebenarnya yang Imam Muslim isyaratkan, yaitu mastur. Itu apa makna mastur itu? Satr itu. Satr itu dengan makna mastur. Sebab ialah kepada yang tidak biasa, minta maaf lah. Jadi kita kena bincang ni sikit ni susah sikit. Bukan dari segi nak dapat pengajaran hadis apa, tak ada sekarang ni. Kita seseolahnya sedang bincang usul hadis, ilmu ulum hadis, usul hadis. Jadi kaedah-kaedah dia ni, pengenalan perawi-perawi dia di situ. Jadi Imam Muslim nak cerita di sini tentang satu istilah yang dipanggil satr atau mastur. Siapakah perawi mastur? Jadi perawi-perawi ini tetap, walaupun kurang daripada golongan yang pertama, kelas pertama, tetap mastur. Apa itu mastur? Sebab satr tadi Imam Nawawi kata dengan makna mastur, seperti makna dhab dengan makna madhbuh. Asal makna dia satr, makna dia penutupan. Mastur dengan makna yang ditutup. Satr dengan makna melindungi. Mastur dengan makna yang dilindungi, yang tertutup. Seperti dhab dengan makna madhbuh, yang disembelih. Jadi di sini maksud satr ini ialah mastur. Sebenarnya golongan perawi mastur ini dia ada terbahagi kepada 5. Itu yang perlu. Tapi Imam Nawawi pun tidak bahas panjang di sini. Tak bahas panjang. Imam Muslim sebut gitu ya. Itu pun payah nak faham. Sebab dia sebut satr. Mereka ini ada sifat satr, sidq dan ta'atil ilm. Sebenarnya dia nak mengisyaratkan bahawa golongan yang kedua ni juga termasuk dalam perawi-perawi mastur. Apa itu mastur? Mastur ini terbahagi kepada 5. Itu perlu kita dia tak ada syarah Imam Nawawi itu pun dia tak ada, dia rekah begitu ya. Kalau nak buat catatan ataupun peringatan, bolehlah ambil. Dan benda ni boleh dilihat juga di dalam kitab-kitab usul hadis. Jadi 5 bahagian. Yang pertama dipanggil majhuludz zat. Ini istilah perawi yang tidak diketahui dirinya, zatnya. Iaitu perawi yang mana muridnya hanya ada seorang sahaja. Perawi yang mana muridnya ada seorang sahaja, tetapi dia terkenal dengan keadilannya. Yani ma'ruful adalah dipanggil. Ini bahagian mastur yang pertama, perawi yang majhul zatnya, ataupun disebut juga majhul ainnya. Majhul ainnya iaitu perawi yang hanya ada anak murid. Maksud ada anak murid, boleh jadi anak murid dia ramai, tetapi yang maklum meriwayatkan hadis daripada dia hanya seorang sahaja.
yang diketahui oleh ulama-ulama hadis, mereka cari seorang saja yang ambil hadis daripada dia ni. Jadi perawi yang macam ni, yang ada seorang saja anak murid, tapi dia tu terkenal dengan adalahnya, keadilannya. Keadilan di sini bukan keadilan dalam pemerintahan. Mereka ni tak merintah, ni bukan pemerintah, ni perawi. Tapi maksud keadilan tu sifat-sifat adil dia lah. Sifat-sifat adil dia. Sifat adil dia maksudnya dia tidak fasik dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi perawi yang seperti ini mengikut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan kebanyakan fuqaha, usuliyin dan muhaddithin, perawi yang seperti ini tak boleh kita terima riwayatnya. Tak boleh kita terima riwayatnya tertolak. Ini dipanggil majhul ain, majhul zat. Kalau disebutkan perawi ini majhul, maka boleh jadi dia tu majhul zat atau majhul ain. Bila sebut begitu, kita dengan sendirinya faham bahawa dia ni hanya ada murid seorang saja. Seorang murid itu tidak menghilangkan jahalahnya itu. Mana jahalah itu mana tidak diketahui, tidak dikenali, tidak menghilangkan jahalahnya. Perawi itu tetap majhul. Kita bahasa kita guna juga majhul kan. Seorang yang majhul, yang tidak diketahui. Jadi ini adalah ciri-ciri perawi yang dhaif lah. Ciri-ciri perawi yang dhaif. Sebab kalau perawi itu majhul, dia akan jadi hadis itu dhaif. Hadis yang diriwayatkan dia, kalau dalam sanad itu seorang saja yang ada yang majhul macam ni, maka jadi dhaif hadis dia. Imam Muslim nak isyarat kepada perbincangan mastur itu. Jadi perawi yang mastur dia ada 5 bahagian, 5 macam. Yang pertamanya tadilah, yang betulnya riwayat orang seperti ini mardud, tidak boleh diterima, tertolak. Tetapi ada juga ulama-ulama hadis yang menerima secara mutlak perawi yang majhul zat macam ni, walaupun adalah dia tu diketahui, sebagai orang yang baik lah kita kata. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan tak boleh terima. Tapi ada juga setengah-setengah ulama mengatakan boleh terima. Sebab apa? Bagi dia, selain daripada Islam, tidak ada syarat yang lain yang diperlukan. Dia Islam, cukup. Kalau ada seorang pun cukup. Tidak kata kena 2 kos kurang-kurangnya. Sebab mengikut kaedah kebanyakan ulama hadis, perawi ni baru tidak dikira sebagai majhul kalau 2 orang sekurang-kurangnya ada meriwayatkan hadis daripadanya. Dan benda ni kepada orang yang tidak belajar, bukan berada dalam bidang dia tak tahu berapa orang riwayat daripada dia tak tahu. Dan benda ni dia berkait rapat dengan ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis. Mana dalam kitab-kitab rijal disebutlah, kitab-kitab perawi hadis disebutlah orang ni ada berapa orang murid ni. Disebut. Jadi adanya seorang sahaja murid itu tidak mencacatkan dirinya, asalkan dia tu seorang yang baik, cukup adil dalam istilah ni lah, bukan adil pemerintah tu, tidak. Imam Nawawi dalam muqaddimah syarah Muslim dia ada sebut yang ini, bahawa mengikut muhaqqiqin, ramai juga muhaqqiqin seperti Abu Bakar Ibn Fawrak dan lain-lain terima yang ini. Begitu juga Ibnu Khuzaimah dan muridnya Ibnu Hibban, dia berpendapat begini, maknanya majhulul hal, majhul zat ataupun ain boleh diterima riwayatnya dengan syarat dia diketahui sebagai seorang yang adil.
boleh diterima. Jadi ada khilaf lah dalam masalah ni. Ada khilaf, ada yang terima, jumhurnya tak terima, tetapi ada yang terima. Antara tokoh-tokoh hadis yang terima Ibnu Khuzaimah dan muridnya Ibnu Hibban, Ibnu Fawrak dan lain-lain terima. Kerana jahalah ain dia, yakni keadaan tidak tahu dia tu siapa sudah hilang dengan adanya seorang sahaja yang meriwayatkan daripada dia, dengan syarat yang seorang itu seorang yang adil juga. Dia tak boleh kita kata tidak diketahui lagi. Tahu dah lah tu. Ada orang tahu dah lah tu. Sebab kadang-kadang ada nama saja, tuannya tak ada. Ni memang tuannya wujud ada. Bagi mereka sudah boleh diterima, dan sudah hilang jahalah ainnya itu, atau jahalah zat dia itu sudah hilang. Yang kedua, ini golongan yang kedua, jadi ashabus satr ataupun al-masturun tadi, perawi-perawi yang dikatakan mastur, yang tertutup keadaannya itu, ialah majhulul wasf. Mana orang perawi yang tidak diketahui sifatnya, wasafnya. Maksudnya dia tu orang tahu, dia tu diri dia tu tahu, tapi yang tidak diketahuinya ialah siapa yang mentakdilkannya atau mentausikkannya. Tidak diketahui. Seorang pun ada mentakdilkannya. Mentakdilkannya tu maksudnya mengatakan dia ni seorang perawi yang adil, yang baik. Ta'dil tu banyaklah pula lafaz-lafaznya, darjatnya tu pula banyaklah. Tak ada siapa pun, tapi berdasarkan zahirnya menampakkan dia seorang yang baik, tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau kita nak cari pendapat ulama rijal yang mengatakan dia ni, seorang pun tak ada yang mengatakan dia ni seorang yang baik, perawi yang boleh diterima, kata thiqah ke dia, kata dia saduq ke, ataupun kata dia ni apa-apa lagi lah, lafaz ta'dil tidak ditemui. Jadi kalau macam tu, dirinya diketahui, orangnya diketahui, tetapi kedudukannya dia ni orang baik macam mana, hafiz ke apa ke, tidak diketahui, tidak disebut oleh sesiapa pun. Jadi perawi yang macam ni mengikut jumhur ulama tak boleh diterima juga riwayatnya. Cumanya oleh kerana ada perawi-perawi yang baik-baik, ada meriwayatkan daripada dia, jadi kita berbaik sangka dengan dia tu, berbaik sangka saja berdasarkan husnuzan. Berdasarkan husnuzan, kita kata riwayat dia tu mungkin bolehlah, baguslah, boleh diterima. Sebab apa? Sebab ramai juga orang yang meriwayatkan daripada dia. Cuma kalau kita nak tahu dia tu seorang yang macam mana sebenarnya, yang ni mengikut ulama rijal, tidak dapat dipastikan. Inilah yang dikatakan majhulul wasf. Majhulul wasf. Jadi perawi yang tidak diketahui wasafnya, sifatnya, yang ni mengikut istilah usul hadis ni, dia thiqah ke, dia ni seorang yang hafiz ke, atau lain-lain lagi, tidak diketahui. Tetapi ramai juga ulama-ulama yang menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi seperti ini, diterima. Sebab apa? Atas dasar orang-orang yang baik-baik terima. Orang-orang yang baik-baik terima. Dan Imam Nawawi menyebutkan ramailah orang-orang yang terima.
dengan syarat mana ada di antara anak murid dia tu, yang ramai ada di antara anak murid dia tu yang diketahui sebagai perawi yang adil. Cukup sekadar tu. Walaupun kita tak tahu siapa yang kata dia ni baik, yang ni menggunakan lafaz ta'dil untuk dia, kita tak tahu. Misalnya yang disebut-sebut dalam kitab Abdul Rahman Ibnu Mahdi meriwayatkan daripada dia, Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan daripada dia. Kalau macam tu, ramai ulama mengatakan boleh diterima perawi yang macam ni, boleh diterima. Walaupun kalau kita nak cari dalam kitab-kitab rijal hadis, kita tidak akan temui siapa pun ada mentakdilkannya. Tetapi daripada adanya perawi-perawi besar yang meriwayatkan daripadanya, kita baik sangkalah, husnuzan, kita kata dia ni orang baik juga. Itu pun mastur juga. Pada hakikatnya ada sesuatu yang tertutup, tersembunyi, tak jelas betul lah. Tak jelas betul. Jadi di sini Imam Muslim mengisyaratkan kepada satu golongan perawi yang kedudukannya itu dipertikaikan. Jadi yang macam tu dia ada juga. Itulah yang dia sebut beberapa orang perawi itu, nama-nama tadi tu. Mereka ini berada pada taraf ni. Yang inilah yang dikatakan taraf yang kedua ataupun kelas kedua. Kelas kedua perawi-perawi dalam Muslim. Dia ada yang macam ni. Yang ketiga, masturul aib. Mastur al-aib. Iaitu perawi yang pada zahirnya nampak sebagai seorang yang adil, dan tidak ada sesiapa pun daripada ulama rijal yang menjarhkannya, mentajrihkannya dengan jarh yang mufassar. Tidak ada seorang pun tokoh ulama rijal yang mengatakan dia ni tak baik. Tak baik tu maksudnya ingatannya tak baik ke, akidahnya tak betul ke, kurang elok ke, ataupun dia keliru ke, celaru ke. Tak ada siapa pun yang sebut begitu. Dan zahirnya nampak macam orang yang baik, perawi yang boleh diterima lah, zahirnya. Jadi kalau tengok dari segi zahir, tidak nampak sebarang kecacatan, keaiban dia tak nampak. Itulah yang dikatakan masturul aib. Orang yang perawi yang tidak nampak keaiban, kekurangan atau kecacatannya. Dan tidak ada pula diketahui ulama rijal yang mentajrihkannya. Ini kita guna istilah usul hadis yang mengatakan dia tu tidak baik. Tidak baik tu macam-macam lah. Kita kena tengoklah lafaz jarh tu banyak. Lafaz jarh banyak. Lafaz jarh ni yang teruknya pendusta besar, syaitan, iblis, tak ada guna dia ni, tak ada harga, macam tahi lembu pun tak ada. Itu lafaz jarh lah. Tak ada diketahui siapa pun sebut begitu. Ataupun dia sebut ini Syiah kerak nasi. Ini Syiah hangus, dia kata Syiah hangus. Itu lafaz jarh. Tak ada siapa pun yang sebut. Jadi kiranya kekurangan dia tu tertutup, tidak diketahui. Ini dikatakan masturul aib. Jadi mengikut Imam Abu Hanifah dan segolongan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mereka terima perawi yang macam ni, perawi yang mastur. Ni bahagian yang ketiga ni mereka boleh terima. Tapi nak kata boleh terima secara mutlak, tak juga. Rasanya tidak begitu. Semua mereka pilih-pilih jugalah, pilih-pilih jugalah.
Jadi atas dasar husnuzan, baik sangka, bila ada orang yang baik meriwayatkan daripada orang yang macam ni, kita kira dia baiklah. Tapi kedudukannya tentu sekali riwayat dia tu tidak dianggap tinggi dan istimewa seperti golongan kelas pertama tu. Tentu tidak begitu. Tapi walau bagaimanapun masih ada khilaf di kalangan ulama, ada yang nak terima, ada yang tak mahu terima. Jadi yang pentingnya secara zahirnya tidak menampakkan dia tu sebagai orang fasik. Tak nampak begitu. Jadi zahirnya sebagai orang baik. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan ulama usul, perawi yang seperti ini tidak boleh diterima riwayatnya. Tidak boleh diterima riwayatnya. Tetapi Ibnu Salah mentarjihkan pendapat golongan yang mengatakan boleh terima. Boleh terima kalau golongan ini. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, dalam Majmu' tu, dia mentarjihkan, dia mengatakan ini pendapat ininya betul. Jadi masturul aib ni boleh diterima lagi bagi dia. Lebih cenderung ke situ dia. Jadi tak apalah, kita pergi lagi. Golongan yang keempat, termasuk dalam mastur ini, dia ada lima golongan, iaitu perawi-perawi mubham. Dipanggil perawi-perawi mubham, iaitu perawi-perawi yang riwayatnya disebutkan oleh seseorang secara samar, tak sebut dengan terang namanya itu. Misalnya dikatakan akhbarani fulanun, atau akhbarani syaikhun, ataupun akhbarani ke akhbarana tak kira lah. Akhbarana rajulun, akhbarana ba'duhum, akhbarana thiqatun. Ini macam ni. Maksudnya saya diceritakan oleh si fulan. Jadi si fulan tu siapa? Tak sebut, samar. Atau oleh seorang syekh, atau salah seorang daripada mereka cerita kepada saya. Jadi salah seorang tu siapa? Tak jelas. Ataupun setengah-setengah tu dikata seorang yang boleh dipercayai cerita kepada saya, yang boleh dipercayai ke apa. Kalau macam ni, lafaz ni orang panggil mubham. Perawi itu perawi mubham. Jika ada dalam sanad sesuatu hadis macam ni, jadi kita nak terima ke tidak? Itu persoalannya. Boleh terima ke tidak? Ini termasuk di bawah satr, mastur juga, perawi-perawi mastur juga. Nak terima ke tidak? Apa kaedah yang nak dipakai? Jadi ulama-ulama hadis kata kita kena tengok orang yang dikatakan begitu, dia berada pada peringkat mana di kalangan sahabat ke yang dimaksudkan itu. Kalau di kalangan sahabat tak apa. Misalnya akhbarani rajulun minas sahabah, dia kata begitu, saya diceritakan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat tu tidak disebut siapa, kamu faham, sama. Tetapi dia sebut sahabat. Kalau sebut sahabat macam tu tak apa, boleh terima. Ataupun setengah-setengah ulama kata 3 kurun yang disaksikan oleh Nabi SAW, al-mashhud laha bil khair. Kalau generasi tu 3 tu boleh diterima. Kalau perawi ni pengarang kitab hadis lah, kita katakan pengarang kitab hadis ni orang yang baik, diterima oleh semua. Tiba-tiba dia kata begini, dan dia kata tu terutamanya kalau dia guna lafaz yang ta'dil, lafaz ta'dil, lafaz yang menunjukkan orang yang cerita kepada dia tu orang yang baik.
Jadi kita boleh terima. Tapi kalau seorang saja, seseorang cerita kepada saya, tak boleh macam tu. Siapa seseorang itu? Sebab kalau tidak sahabat, dia tidak ada terjamin, tidak terjamin. Dia mengikut ulama-ulama usul, dia kata kalau sahabat, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat-sahabat itu semuanya adil. Adapun 3 kurun, maksud 3 kurun tu kurun Nabi, sahabat lah, kurun tabi'in dan tabi'in tabi'in. Sedangkan kita tengok dalam generasi ni yang di bawah ni sudah ada dah yang tak betul. Yang tak betul, tak baik tu. Cuma Nabi SAW kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Itu terlalu umum. Kita nak pakai pengakuan Nabi SAW ni, penyaksian Nabi ni untuk semua orang, setiap generasi tabi'in dan tabi'in tabi'in. Tak ada siapa pun terima sebenarnya begitu. Jadi kita kena tengok lah, kena tengok. Misalnya Imam Malik yang maklum, dia biasa guna macam ni, dia biasa guna. Kalau Imam Malik tu boleh terima, riwayat kalau dia guna macam ni boleh terima. Tapi bukan semua pengarang lah kita boleh terima kalau dia sebut gini. Sebab ini termasuk dalam mastur, perawi yang mastur. Walau bagaimanapun ada khilaf, kan di situ ada khilaf. Ada yang kata boleh terima, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata boleh terima, yang ni tak boleh terima. Ada yang kata boleh terima semuanya jika yang mengambil daripadanya itu orang yang dipercayai. Ini mastur. Kalau ada perawi mubham macam ni dalam sanad itu, akan dihukum dhaif juga oleh kebanyakan ulama. Kecuali kalau orang-orang imam-imam yang masyhur, dia sebut Imam Malik misalnya thiqah, perawi yang thiqah, meriwayatkan kepada dia, itu lainlah, itu diterima. Nampaknya Imam Muslim dalam kitab Sahih dia pun dia ada terima juga perawi-perawi daripada perawi-perawi yang mubham ni. Tetapi yang Imam Muslim terima tu sebenarnya tersenarai dalam perawi-perawi kelas 2 dia. Dan itu tidak Imam Muslim sebutkan sebagai riwayat usulnya. Sekadar ada dalam Muslim, ia ada. Sebab tu Imam Muslim kata bagaimanapun perawi-perawi ini mastur, masih perawi mastur. Maknanya masih dipertikaikan, ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. Yang macam ni dia masih terima lagi. Dalam Muslim ada. Misalnya yang mubham ini, dia sebut haddatsana sahibul lana an Ismail bin Zakaria anil A'mash. Dia ada sebut dalam Muslim, kami diceritakan oleh sahibul lana, seorang kawan atau sahabat kami. Dia cerita. Ini ada. Bermakna Imam Muslim telah ambil juga riwayat daripada perawi yang mastur jenis mubham ini. Jenis mubham ini. Tetapi kira-kiranya bila Imam Muslim riwayatkan daripada orang itu, kira-kiranya dari segi kita husnuzan, kita kata boleh diterima lah. Kalau tidak, takkan dia terima, masukkan dalam kitab dia. Dalam keadaan dia di sini dia sudah sebut dah dalam mukaddimah dia ni. Dalam mukaddimah dia ni ada golongan yang kedua, kelas kedua ni macam-macam ni sifat dia. Dia tidaklah setara dengan golongan yang pertama, tapi ada lagi mastur, sidq, dan diketahui sebagai ahli ilmu. Ini termasuk dalam ni. Dia ambil juga. Tapi kena ingat, yang dia ambil daripada orang macam ni, kalau macam ni, itu dalam riwayat kita kata mutaba'at, untuk mutaba'at dan syawahid dia, bukan riwayat usul. Bukan riwayat usul. Yang kelima ialah majhuluz zat wal wasf ma'an. Seorang perawi yang majhul zatnya dan wasafnya, sifatnya. Sifatnya tu macam tadilah, yang ni tidak diketahui dia ni
macam mana kedudukannya itu. Tak ada orang yang menggunakan lafaz ta'dil atau jarh yang tertentu untuk dia tu. Jadi kena tengok, kalau hadis dia itu sudah meluas, hadis yang diriwayat itu majhulul dzat, maksudnya dia hanya ada murid seorang saja tadi kan. Murid dia yang ada hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis itu daripada dia. Dan hadis-hadis yang lain pun tak ada orang yang riwayat daripada dia. Seorang tu ya kalau nak ada riwayat daripada dia. Itu majhul dzat. Majhul wasaf, tak ada sesiapa pun yang diketahui telah mengatakan dia ni baik ke atau tidak baik. Tidak diketahui begitu. Cumanya kita tengok, kalau dia tu bukan sahabat, kena tengok riwayat yang dia kemukakan itu sudah meluas dah ke di zaman sahabat atau tidak. Orang pakai ke tidak riwayat itu, kandungan riwayat itu menjadi amalan orang ramai semasa sahabat dan tabi'in ke tidak. Kalau sudah meluas, boleh diterima. Tapi kalau benda yang dia sebut tu tak pernah dipakai oleh sesiapa pun di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tak boleh terima. Ini kaedah semualah. Kaedah. Tapi kalau sudah meluas, cuma tidak ada riwayat saja, tapi benda tu sudah meluas. Sudah meluas. Jadi kalau sudah diterima boleh, kalau tidak tak boleh diterima riwayat dia. Jadi benda-benda macam ni dia berkait dengan sanad dia tu, dia berkait dengan amalan tawarus ni, apa yang diwarisi oleh orang ramai sampai ke kurun yang generasi yang ketiga yang tadilah, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun selepas itu. Kita kena tengok riwayat dia tu meluas ke tidak, kandungan riwayat dia tu. Kalau meluas boleh diterima. Artinya kita tidak bergantung dengan riwayat dia itu semata-mata dalam bab tu. Sebenarnya banyak dah riwayat ataupun benda yang diceritakannya itu diamalkan oleh orang ramai, banyak dah. Habislah cerita di situ. Kemudian dari kalangan 5 golongan perawi mastur tadi, 5 pecahannya, mengikut Hafiz Ibn Hajar, mastur, majhul, mubham, riwayat perawi-perawi seperti ini kita mesti tawakuf. Tak boleh terus terima, tak boleh terus tolak, kena tengok. Itu kesimpulan yang dia buat. Kena tawakuf. Sehingga kita dapat jelas, kita dapat tahu melalui apa-apa cara, jadi selesai, hilang jahalah dia itu. Jadi tidak lagi dia ini majhul, baru boleh pakai. Kalau tidak, tak boleh pakai. Kita kena tawakuf. Namun nak tolak terus pun tak boleh juga. Tengok dulu, kaji dulu. Kena kaji dulu. Jadi begitulah keputusan yang dibuat oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi Imam Muslim nak cerita di sini tentang perawi yang mastur sebenarnya. Jadi sudah selesailah itu. Kemudian Imam Muslim kata ini termasuk dalam perawi dia juga, kelas kedua. Contohnya siapa? Atha bin As-Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad, Laith bin Abi Sulaim, dan lain-lain lagi.
Yang ini ada yang ini ada di dalam Syarah Nawawi itu. Dia kata Atha bin As-Sa'ib, kunyahnya Abbas Sa'ib. Dikatakan juga Abu Yazid, ada juga Abu Muhammad, ada juga Abu Zaid Al-Thaqafi Al-Kufi At-Tabi'i, perawi tabi'i. Dia ni thiqah, lakinnahu ikhtalata fi akhir umrihi. Tapi di akhir hayatnya dia fikirannya bercelaru. Jadi imam-imam hadis mengatakan dia bercelaru di akhir hayatnya. Fikiran dia tu tak menentu, macam nyanyuk lah. Jadi kata mereka, orang-orang yang mendengarnya dahulu, sebelum dia nyanyuk, itu boleh diterima lah riwayat dia. Dan orang yang mendengar daripada dia, yakni menerima hadis daripada dia kemudian, jadi muttaribul hadis. Jadi dia dikira sebagai perawi yang ceritanya tak tetap, tak menentu. Muttaribul hadis. Jadi termasuk dalam perawi-perawi yang menerima riwayatnya di peringkat awal ialah Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah. Ini orang yang terima daripada dia di peringkat awal. Jadi kalau Ats-Tsauri dan Syu'bah yang meriwayatkan hadis daripada dia, kita boleh terima. Itu tidak majhul, boleh terima. Tidak mastur tu kalau macam tu. Dan antara perawi-perawi yang mendengar atau menerima hadis daripada dia kemudian termasuk Jarir, Khalid bin Abdullah, Ismail, dan Ali bin Asim. Demikianlah kata Ahmad bin Hanbal. Demikianlah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in kata, semua orang yang meriwayatkan daripada Atha, kalau daripada Atha, meriwayatkan daripadanya fil ikhtilaf, semua pada ketika dia bercelaru fikiran dia, kecuali Syu'bah dan Sufyan. Orang lain semuanya tak boleh. Semuanya tak boleh. Tapi ada satu riwayat daripada Yahya, dia kata Abu Awana mendengar daripada Atha pada ketika dia sihat dan juga pada ketika dia sudah bercelaru. Jadi Abu Awana ni ada hadis yang dia riwayatkan semasa Atha bin As-Sa'ib ni belum bercelaru fikirannya, dan ada juga yang dia meriwayatkan pada ketika fikiran dia sudah bercelaru. Jadi di sini mastur lah. Di situlah timbul mastur. Jadi riwayat Abu Awana ni yang ini ketika dia terima tu ketika Atha tu masih sihat lagi ke, atau sudah tak sihat? Sudah tak sihat. Ya, ada perawi ni yang bercelaru fikiran, yang nyanyuk, yang gila, kemudian macam-macam lah. Ada manusia kan. Jadi kalau yang jelas misalnya Tsauri dan Syu'bah, kalau riwayat daripada Atha semua itu tidak mastur. Tidak mastur. Ini sampai dekat contoh ni, tidak mastur. Yang mastur ni macam Abu Awana, sebab dia meriwayatkan daripada Atha tu, ada yang dia riwayat pada ketika sihat, ada yang dia riwayat ketika dia sudah bercelaru fikirannya. Yang mana satu dia riwayat pada ketika ni, yang mana satu dia riwayat pada ketika ni, itu susah. Di situlah mastur. Jadi mastur ni kena tengoklah. Misalnya Abu Awanah tu kalau dia beriltizam, dia ambil dari yang baik-baik, kalau macam tu tak apa lah, boleh diterima lah. Tapi kalau dia tidak beriltizam begitu, dia boleh ambil daripada perawi yang macam mana pun, tak boleh. Riwayat dia tu tak boleh pakai lah. Kecuali kalau riwayat dia tu ada riwayat orang lain, dia ni sebagai penyokong, sekadar penyokong boleh lah. Begitu keadaan. Tapi kalau kita nak jadikan dia tu sebagai asas, dalam keadaan orang lain tak ada pun sebut cerita tu, hukum tu, nak pakai yang dia saja, tak boleh. Kalau ada orang lain juga yang meriwayatkan macam tu,
Tiba-tiba dia, ni ada juga riwayat ini sebagai penyokong saja. Itulah yang dikatakan, dikemukakan oleh Muslim sebagai mutaba'at dan syawahid itu sebagai penyokong tu. Itulah maksudnya, yang macam itulah. Begitu. Adapun Yazid bin Abi Ziyad, Yazid bin Abi Ziyad, orang panggil juga Yazid bin Ziyad, Qurashi, Dimashqi. Qala al-Hafiz huwa dha'if. Sebenarnya Hafiz Ibn Hajar ada komen Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi kata Dimashqi, tak betul. Dia kata ini Al-Kufi, Yazid bin Abi Ziyad. Ini seorang Syiah, orang Kufah, bukan orang Dimashq, apa di Syria tu. Kata Hafiz Ibn Hajar tentang Yazid bin Abi Ziyad ini, dhaif. Ibnu Numair kata wa Yahya bin Ma'in laisa huwa bi syai'. Dia ni tak ada apa pun. Tak ada apa. Ini lafaz jar lah, mengurangkan seseorang itu. Abu Hatim kata dhaif. Nasai kata matrukul hadis, mana hadis dia tak boleh pakai. Tirmidzi kata dhaif fil hadis. Tapi ada ke tidak Yazid bin Abi Ziyad di dalam Muslim? Ada. Ada. Dengan sebab itu kita jangan pelik kalau orang kata ada dalam Muslim ni tidak sahih. Dah perawi dia macam ni. Perawi dia macam ni ada. Tapi kita kena ingat yang ada tu Imam Muslim sudah sebut dah. Yang dia kemukakan ada yang usul, ada yang sebagai mutaba'at, sebagai sokongan saja, bukan sebagai asas. Ada pun ia tak banyak lah, tak banyak lah yang ada. Dan bukan ia sebagai asas. Laith bin Abi Sulaim, jumhur ulama mengatakan dia dhaif. Kata mereka, dia ni bercelaru fikirannya, bercelaru fikirannya, dan hadisnya tak tetap, kadang begini, kadang begini, tentang sesuatu perkara tu tak tetap. Kata ulama hadis, dia termasuk dalam orang yang boleh ditulis hadisnya. Imam Ahmad kata dia ni muttaribul hadis, hadis dia tak tetap. Tapi orang ramai ada meriwayatkan, orang ramai meriwayatkan hadis juga daripada dia. Daraqutni dan Ibnu Adi kata hadisnya boleh ditulis. Dan ramai lagi yang lain mengatakan hadisnya tak boleh ditulis. Ramai di kalangan ulama-ulama salaf tak mahu menulis hadisnya. Tak apalah. Jadi ini keadaannya. Jadi perawi yang macam ni, Laith bin Abi Sulaim ni pun ada juga. Laith bin Abi Sulaim ada juga. Padahal berapa ramai orang yang mengatakan dia ni dhaif, mengatakan dia ni dhaif. Tetapi kira-kiranya Imam Muslim ambil itu satunya seperti yang kita sebut tadi, bukan dalam bab usul, bukan dalam usul riwayat dia sebagai mutaba'at dan syawahid saja. Selain daripada itu, dia kemukakan untuk iktibar, ini sebagai perbandingan. Itu saja. Dan biasanya yang Imam Muslim sebut itu yang ada diriwayatkan oleh orang lain juga. Kalau yang dia riwayat dia saja, yang tak ada orang lain riwayat, orang-orang yang kuat riwayat, Imam Muslim tak ambil. Biasanya begitu. Biasanya begitulah. Dia kata tidakkah engkau perhatikan kalau engkau bandingkan mereka itu tiga tadi dengan Mansur bin Al-Mu'tamir, Sulaiman Al-A'mash, Ismail bin Abi Khalid, jadi bezanya jauh. Bezanya jauh. Bezanya jauh. Jadi siapa Ismail apa ni? Mana?
Bila begitu, jadi Imam Muslim ni dia sebut Mansur bin Al-Mu'tamir, Sufyan Sulaiman Al-A'mash dan Ismail bin Abi Khalid. Imam Nawawi sebut macam lain. Sepatutnya dalam syarah dia ni dia sebutlah Mansur bin Al-Mu'tamir dulu, tapi dia sebut yang Imam Muslim sebut kemudian sekali. Katanya alasannya kebanyakan ahli-ahli hadis dia akan mengutamakan yang lebih daripada yang kurang sikit. Kalau tabi'in, dia akan sebut tabi'in dulu, lepas tu baru sebut tabi'in. Berbeza dengan cara Muslim buat ni, dia tak teratur yang dia sebut ini. Dia kata Ismail bin Abi Khalid tabi'i masyhur, seorang tabi'i yang masyhur. Dia sempat melihat Anas, Salamah bin Al-Aqwa' dan dengar hadis daripada Abdullah bin Abi Aufa, Amr bin Huraith, Qais bin A'idh, dan lain-lain lagi. Mereka ini semuanya sahabat. Jadi kan dalam Muslim tu Imam Tirmizi sebut Ismail bin Abi Khalid tu kemudian sekali. Kira-kiranya sepatutnya kalau mengikut kaedah biasa ulama-ulama, dia sebut orang yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih dekat lah dengan sahabat itu. Cuba tengok tadi dia bilang dia ambil daripada sekian-sekian sahabat. Ni Ismail bin Abi Khalid. Kira-kiranya sepatutnya secara halus dia tak setuju lah dengan Muslim, yang Muslim letak kemudian Ismail bin Abi Khalid itu. Sepatutnya Ismail bin Abi Khalid dia letak dahulu, sebelum daripada Mansur bin Al-Mu'tamir itu. Lepas tu dia sebut A'mash, dia sempat tengok Anas sahaja. Adapun Ismail bin Abi Khalid tadi bukan Anas saja, tambah lagi dia sebut yang dia sebut oleh Imam Nawawi tadi, dia sempat dengan sahabat ni. Jadi dia lebih utama lagi kalau nak kira dari segi A'mash dengan A'mash ni. A'mash ni hanya melihat Anas bin Malik saja. Mansur bin Al-Mu'tamir dia bukan tabi'i pun, dia hanya termasuk dalam tabi'in tabi'in. Jadi Imam Nawawi komenlah Muslim. Sepatutnya Imam Muslim kata idza wazantahum, kalau kamu bandingkan mereka yang tersebut tadi, tiga tadi, Laith bin Abi Sulaim, Yazid bin Abi Ziyad, Atha bin As-Sa'ib, kalau kamu bandingkan mereka dengan Ismail, A'mash dan Mansur, dari segi tertib sebut tu, Imam Nawawi kurang bersetujulah dengan Muslim. Kenapa Imam Muslim buat? Dia sekadar nak sebut kedudukan perawi itu tidak sama. Yang tiga orang ni tak sama dengan yang tiga orang tadi. Yang tiga orang ni lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya. Jadi kamu kena fahamlah perkara ni. Kalau kamu dapati dalam kitab saya nanti ada daripada perawi-perawi yang tiga kemudian ini, bermakna itu perawi usul. Kalau kamu dapati tiga perawi yang sebelum tadi, Yazid bin Abi Ziyad apa semua tu, Laith bin Abi Sulaim, itu bermakna perawi kelas 2. Dan saya tidak terima riwayat dia tu sebagai riwayat usul saya. Kamu kena faham, itu maksud dia seseolahnya. Tapi kalau macam Imam Bukhari kan, dia tak mau terima dulu lagi. Ni orang-orang ni, Yazid bin Abi Ziyad ke Laith bin Abi Sulaim, dia tak terima dulu lagi. Imam Muslim ada terima juga, walaupun kita kata dia letak di hujung-hujung bab dia. Kepada orang yang tidak belajar, dia tak faham. Dia ingat semua dalam Muslim ni yang sebut hadis dia tu sama tarafnya. Silap. Seseolahnya dia tak belajar mukaddimah ni. Dia kena baca mukaddimah dulu. Dan ulama-ulama mengatakan yang betulnya memang dia ambil semua ni daripada perawi-perawi. Ada dalam Muslim, walaupun tak banyak, tapi ada lah. Tapi cara dia letak tu, kalau kita tengok, kita nampak bukan dia letak di peringkat awal, dia letak di bawah-bawah
di kemudian, di hujung-hujung bab, kalau hadis itu banyak. Itulah bezanya antara Bukhari dengan Muslim. Sebab tu jauh beza. Lepas tu Imam Nawawi cuba jawab sendiri, kenapa Imam Muslim atur begitu? Sepatutnya dia sebut Ismail dulu. Dia jawabnya, bukan maksud dia di sini nak menyatakan martabat mereka dari segi darjat dia tu, kedudukan sebagai tabi'in, tabi'in. Bukan dari sudut tu, dia tak nak tengok dari sudut itu. Jadi tak kisahlah kalau dia tak jaga tertib tadi. Kalau dia tak jaga tertib tadi, boleh jadi juga Imam Nawawi kata Imam Muslim mengutamakan Mansur daripada orang lain. Tengok dia sebut Mansur dulu kan. Dia sebut Mansur dulu. Kerana dianah dia tu, kerana agama dia tu, amanah dia tu. Amash walaupun dia amanah juga, tapi ramai juga ulama mengatakan dia ni Syiah ni, lain. Ibadat dia dan lain-lain, dialah yang paling lebih dari sudut itu. Boleh jadi itu sebabnya Imam Muslim mendahulukan Mansur. Dalam 3 orang yang dia sebut tu, dia dahulukan Mansur. Boleh jadi dia tengok dari sudut itu, tidak tengok dari segi generasi itu. Tadi Imam Nawawi sudah kata sepatutnya dia begini. Dia tengok dari sudut generasi. Kalau nak kira generasi, Amash tu lah lebih daripada yang lain. Sebabnya Amash sempat bertemu dengan ni sahabat ni, dia bilang lah. Walaupun ketiga-tiga itu lebih daripada orang-orang lain, lebih daripada orang-orang lain. Selain itu, Mansur itu lebih dari sudut hafalan dia tu bagus dan kukuh kemas riwayat dia tu. Dari sudut itu, mungkin dari sudut itulah Imam Muslim mendahulukan Mansur daripada yang lain-lain dalam 3 orang. Kalau nak kira dari segi generasi, maka tak tepatlah cara susunan Imam Muslim tu. Jadi kiranya Imam Nawawi pun sudah bagi jalan. Dia tidak menyalahkan saja Muslim tu, dia bagi jalan nak melepaskan Muslim. Jadi misalnya Ali Ibn al-Madini berkata, kalau ada orang thiqah, perawi yang dipercayai, meriwayatkan kepadamu daripada Mansur, ini dia nak cerita kedudukan Mansur. Faqad mala'ta yadaik la tazidu ghairahu, bermakna kamu telah memenuhi tanganmu. Kalau ambil sesuatu tu sepenuh tanganmu dah kamu dapat. Jadi kamu tak perlu tambah dengan orang lain. Ini kata tokoh rijal, Ali Ibn al-Madini. Macam itulah kedudukan Mansur. Kalau kamu sudah dapat hadis dia, bermakna kamu sudah dapat penuh dah, tak perlu lagi tambah yang lain. Itu katanya. Abdul Rahman bin Mahdi kata Mansur asbatu ahli Kufah, adalah penduduk Kufah, yakni perawi-perawi hadis Kufah lah, yang paling kemas. Ini pengakuan ta'dil imam-imam terhadap dia tu. Sufyan kata kuntu la uhaddithul A'mash an ahadin min ahli Kufah illa raddahu. Kalau saya cerita hadis orang-orang lain lah kepada A'mash, orang-orang lain yang duduk di Kufah ni, semua dia tolak, dia tak mau terima, dia pertikaian. Bila saya kata an Mansur, saya ambil daripada Mansur, saya kata, dia diam terus. Mana Mansur ni orang hebat lah. Ini termasuk dalam perawi kelas pertama lah, Muslim. Jadi dia nak banding tadi dengan 3 orang yang dia sebut mula-mula tadi, Atha bin As-Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad dan Laith bin Abi Sulaim. Itu bukan perawi utama dia, walaupun ada dalam kitab dia.
Perawi utama ni macam ni. Ini macam Mansur, A'mash dan Ismail bin Abi Khalid. Imam Ahmad bin Hanbal kata Mansur lebih kemas, lebih kukuh daripada Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid tu kuat dah. Dia kata Mansur ni kuat lagi. Yahya bin Ma'in kata kalau berhimpun A'mash dan Mansur, mana kalau ada dua riwayat orang ni, riwayat dua orang ni, kamu nak utamakan yang mana? Utamakanlah riwayat Mansur, kata dia. Ini menunjukkan kelebihan Mansur. Jadi patut pun Imam Muslim sebut Mansur awal. Di awalnya dia boleh jadi tengok dari sudut itu. Yang Imam Nawawi sebut mula-mula tadi, dia tengok dari sudut generasi. Dari segi generasinya Mansur ni kemudian, dia bukan tabi'i pun, dia termasuk dalam tabi'i tabi'in. Jadi generasi ketiga dah. Generasi ketiga, maksudnya generasi ketiga yang al-mashhudu laha bil khair. Sebaik-baik kurun sebab kurunku. Sebab tu kurun yang mengiringinya tabi'in, kemudian kurun yang mengiringinya, dia tiga disebut. Inilah yang dikatakan tiga generasi yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tiga generasi ni yang baik-baiknya, dia ada keutamaan dia. Tapi bukan nak kata ketiga-tiga generasi itu, kalau sahabat tu okeylah, di bawah sahabat itu semuanya, setiap orang dalam generasi itu lebih baik. Tidak begitu. Yang maklum, yang diakui oleh ulama, itu saja. Abu Hatim kata Mansur lebih kemas daripada A'mash. Dia tidak keliru, tidak celaru, dan tidak melakukan tadlis. Kemudian Thawri berkata, saya tidak tinggal di Kufah seorang yang lebih amanah terhadap hadis daripada Mansur. Mana Mansur ni, tengok berapa ramai orang ulama-ulama rijal mengatakan dia ni bagus tu, mentakdilkan dia dengan macam-macam lafaz. Kata Abu Zur'ah, saya mendengar Ibrahim bin Musa berkata, penduduk Kufah yang paling kemas Mansur, kemudian Mis'ar. Jadi tak ada siapa pun yang pertikaikan Mansur ini. Dan dianya dari segi amalan, kebiasaannya, dia berpuasa selama 60 tahun, malamnya ibadat. Ni sebab itulah Imam Nawawi kata boleh jadi Imam Muslim sebut dia ni mula-mula dia tengok dari sudut tu. Inilah dari segi amalan dia, ibadatnya, zuhudnya, waraknya. Kemudian dia ni seorang yang layak jadi hakim, kiranya dapat gaji besar lah, tapi dia tak mau. Dia tak mau sehingga akhir sekali dia dipaksa, baru dia terima. Mana bukan mengejar dunia lah, kan? Seorang yang tidak mengejar dunia. Kemudian banyak lagi lah kelebihan-kelebihan dia yang disebutkan. Begitulah. Jadi Imam Muslim kata tadi, kalau kita nak banding yang tiga tadi dengan yang tiga ni, tak sama. Tapi semua tu saya ambil. Bila saya ambil, kena faham lah. Ini peringatan daripada dia. Di awal lagi. Di awal dia lagi. Kemudian A'mash itu bukan nama dia, itu gelaran dia, laqab, gelaran dia. Namanya sebenar Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Ada ketikanya Imam Muslim sebut Sulaiman. Jadi sebut A'mash di sini, boleh ke tidak? Boleh ke tidak?
sedangkan itu nampak macam aib, menyebutkan keaiban seseorang. Jadi dia kata dalam dunia hadis ni, ulama-ulama hadis dan fiqh dan lain-lain mengatakan harus menyebutkan seseorang perawi itu nama dia dengan laqab, gelaran yang maklum di kalangan orang ramai, bukan dengan maksud menghina dia, mengeji dia, bukan maksud itu, tapi mudah orang kenal. Kalau sebut begitu, tak apa kita sebut kecacatan dia. Sebab amas tu maknanya yang macam bertahik mata gitu, mata dia rosak, macam ahwal, mata juling, a'raj, tempang, si buta, si tuli dan sebagainya ada ni di kalangan ulama-ulama hadis disebutkan begitu supaya mudah dikenali, tidak dengan maksud menghina dia, merendah-rendahkan dia. Itu tak apa, dibenarkan, tidak termasuk dalam mengumpat, tidak termasuk dalam mengumpat. Jadi mereka tu tak sama lah, kedudukan perawi-perawi tu tak sama. Begitu juga kalau engkau bandingkan di antara perawi-perawi yang sezaman, semasa, tak sama juga. Ada juga yang tak sama, seperti Ibnu Aun dan Ayyub As-Sakhtiyani jika dibandingkan dengan Auf bin Abi Jamilah dan Ash'ath Al-Humrani. Padahal kedua-dua mereka ini adalah anak murid Hasan dan Ibnu Sirin juga. Iaitu pun anak murid Hasan, maksud Hasan ni Hasan Basri lah. Bila sebut Al-Hasan dalam kitab-kitab ni maksudnya Hasan Basri. Dia kata tak sama juga, walaupun dia seguru, murid-murid bagi guru yang sama. Adapun yang tadi yang tidak satu generasi, ada juga tak sama tadi, yang tiga tadi. Yang ni yang sama generasinya, seguru pun, tapi darjatnya tak sama. Jangan kamu ingat sama. Dia kata kama anna ibn Aun wa Ayyub sahibahuma. Ibnu Aun dan Ayyub pun murid mereka berdua juga, murid kepada Hasan dan Ibnu Sirin juga, tapi beza di antara perawi-perawi ini jauh. Dari segi keutamaannya, dari segi kesahihan menukilkan riwayatnya. Walaupun Auf dan Ash'ath itu tidaklah dikatakan tidak amanah dan tidak sidq. Maksud di sini tidak amanah, tidak sidq di sini, Imam Muslim guna istilah hadis juga ni. Dia kadang-kadang dalam istilah hadis ni dia kata perkataan saduq. Kita tak boleh pakai mengikut bahasa Arab semata-mata, tak boleh. Kalau saduq dalam bahasa Arab biasa dengan arti seorang yang sangat benar. Padahal dalam dunia hadis ini dia tidak begitu. Dia hanya satu lafaz ta'dil, tapi lafaz ta'dil yang rendah. Lafaz ta'dil, lafaz untuk menyatakan seorang ni baik, tapi baik dia tu tidaklah istimewa sangat. Dia peringkat bawah, dekat dengan, kalau senarai lafaz tu dekat dengan lafaz tajrih, jarh. Itu maksud di sini. Bukan Imam Muslim nak anggap dia tu tinggi sangat, tidak. Amanah pun begitu juga. Kadang-kadang disebut dalam lafaz ta'dil ini disebut thiqah. Jadi kalau dari segi bahasa maknanya orang yang boleh dipercayai, orang yang dipercayai. Jadi dipercayai itu takat mana, tinggi sangat.
Tidak. Bila kata thiqah bukan bermakna kita boleh pakai terus riwayat dia. Dia bukan hujah lagi. Kalau dia kata hujah, imam, lain. Kalau sekadar kata thiqah, dalam pada kata thiqah tu dia sambil-sambil tu dia boleh kata lagi dhaif. Dalam pada dia kata thiqah tu dia boleh lagi kata ni orang ni banyak keliru. Dia boleh banyak tersalah. Boleh lagi. Maknanya dia gabungkan lafaz ta'dil itu dengan lafaz jar, menunjukkan thiqah itu lafaz ta'dil yang tidak tinggi. Bukan boleh kita pegang sangat. Jadi yang Imam Muslim tak nafikan ini dari sudut itulah. Masih lagi digunakan lafaz ta'dil untuk mereka ini. Bukan kata mereka ni tak ada orang yang mendhaifkan dia. Tidak. Ya, dua orang ni, Auf dan Asy'ath ini, masih lagi orang gunakan lafaz ta'dil untuk dia. Itu maksudnya sih, di sisi ahli ilmu. Tetapi keadaannya seperti yang kita sudah sebut sebelum inilah. Dari segi kedudukannya di sisi ahli ilmu, berbeza. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni. Kalau macam Ibnu Aun dan Ayyub As-Sakhtiyani itu kuat, perawi yang kuat, perawi kelas 1 dia. Yang ini tidak perawi yang kuat, tapi daripada guru yang sama, anak murid kepada guru yang sama. Cuba kita tengok dalam syarah Imam Nawawi pun dia ada sebut ini. Apa dia kata? Dia kata, qala Abu Bakr Al-Burqani, qultu lid-Daraqutni, saya kata kepada Daraqutni, Asy'ath 'anil Hasan. Macam mana riwayat Asy'ath daripada Hasan? Dia kata tiga orang yang meriwayatkan daripada Hasan ni, semua sekali. Seorang daripadanya ialah Al-Humrani. Inilah yang disebut tadi, Asy'ath Al-Humrani itu. Tak apalah, kita tidak nak sebut kenapa dia Humrani apa, tak apalah. Dia meriwayatkan daripada Anas bin Malik dan Hasan, yu'tabaru bihi. Maksudnya hadisnya boleh dijadikan i'tibar. Maksud i'tibar di sini boleh dikemukakan sebagai syahid atau dikemukakan sebagai mutabi'. Boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh Muslim. Wa Asy'ath ibnu Sawwar Al-Kufi yu'tabaru bihi. Asy'ath pun begitu juga. Boleh hadis dia tu dijadikan i'tibar. I'tibar di sini bukan maksud seperti bahasa kita tu mengambil i'tibar. Bukan, ni cerita lain. Cerita lain. Maksudnya hadis dia tu boleh dipakai sebagai mutaba'ah, sebagai syawahid. Imam Muslim atau siapa mungkin guna hadis dia. Dia kata wa huwa adhafuhum, tapi Asy'ath ini yang paling dhaif. Yang paling dhaif. Paling dhaif pun seperti Imam Muslim kata tadi, masih lagi orang guna lafaz ta'dil untuk dia. Itu Imam Muslim ambil lagi. Imam Muslim ambil lagi daripada perawi yang macam ni. Kemudian Imam Muslim akan sebut pula selepas ini orang-orang yang dia tak ambil, macam mana sifatnya, macam mana keadaannya. Jadi nampaknya hanya sekadar itulah dulu untuk kali ini. Kita akan sambung pula perbincangan ini, akan datang nanti insya-Allah. Sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Rahman Nasri. Rasanya kita sudah kembali lewat. Kalau mungkin boleh buka soalan. Boleh, boleh lagi. Boleh. Kita tanya. Ada soalan ya? Soalan yang langsung.
Ini pertanyaan tentang selawat. Dikatakan selawat, saya rasa tidak. Selawat ini macam doa saja, tahu, cuma dalam bentuk syair, iaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu kan, itu sebenarnya bukan selawat, macam doa lah, tapi dalam bentuk syair. Walastu aqwa ala naril jahimi, itulah begitulah. Dia minta ampun dengan Allah SWT. Mana Tuhanku, aku tidak layak ke syurgamu. Ini maksudnya lah, maksudnya. Namun tak upaya ke nerakamu. Ialah maksud dia, mafhum dia begitulah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kalau nak kira layak, saya tak layak lah untuk firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Saya juga tidak mampu untuk menghadapi neraka jahim, neraka kamu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Begitu, fahabli taubatan waghfir dhunubi. Kamu kurniakanlah kepadaku taubat dan ampunkanlah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Begitulah syair itu. Engkau Tuhan yang maha pengampun dosa yang besar pun engkau boleh ampun. Ini sebenarnya tak termasuk dalam selawat, dia termasuk dalam doa, tapi diungkapkan dalam bentuk syair. Adakah ia bercanggah dengan hadis daripada Imam Bukhari yang menyuruh untuk kita meminta syurga daripada Allah? Meminta syurga daripada Allah. Jadi maksud pencanggahan tu macam mana ya? Saya rasa dia tidak ada benda yang percanggahan sangat di sini. Cuma cara dia berdoa tu, minta Tuhan ampunkan, dia guna bahasa tu, bahasa syair. Itu saja. Kalau nak kata salah, saya tak nampak salah di sini. Kalau dalam syair ni, dari segi percanggahannya dengan hadis ke atau dengan syariat, tidak ada apa. Tidak ada apa. Apa ni, mana boleh lah. Tapi kita yang tak tahu syair, dia ni kata dia keluar dengan sendiri. Macam orang yang bahasa Melayu yang hebat bahasa Melayu, dia keluar tu kadang-kadang dalam bentuk pantun, dalam bentuk syair jadi sendiri. Adapun orang yang baca tu, dia turut-turut, dia tak tahu apa pun. Tapi dari segi kandungan dia tu, saya nampak tidak ada apa-apa benda yang salah sebenarnya. Kalau nak kata begini pun boleh juga. Tapi umumnya orang tak tahu rentak dia tu pun, rentak apa pun tak tahu. Kalau syair dia ada rentak dia. Dan dari segi kita minta syurga tu, memang minta syurga lah. Jadi di sini dia menyatakan, dia ini perasaan dia, menyatakan perasaan dia. Kalau nak kiranya tak layak lah, merendah diri dia, sekadar tu lah. Ada ustaz yang kata ia datang dari Imam Syafi'i. Benarkah ia datangnya daripada syair Imam Syafi'i? Sebelum ini saya dengar ia datang daripada Rabi'atul Adawiyah, dan ada kata daripada seorang ahli sufi. Jumpa dalam blog dan ia kata pendapat ini lebih rajih, kerana ia apa ni, dia merujuk buku ya. Jadi mana yang lebih rajih? Saya sendiri tak pasti sebenarnya. Jadi syair siapa sebenarnya? Tapi biasanya betul juga dari segi tanda-tanda dia tu adalah, biasanya benda-benda macam ni lahir daripada orang sufi. Nak kata dengan pasti, saya tak pasti. Sebenarnya syair yang dikatakan antologi Imam Syafi'i, syair Imam Syafi'i ada dengan saya pun. Cuma saya tak pasti yang ini. Kalau ada pun, mengikut ulama-ulama, sebenarnya tak ada jaminan itu semua yang ada dalam tu betul-betul Syafi'i punya. Cuma didakwa sahaja Syafi'i. Jadi benda ni bukan sahabat punya, bukan Nabi punya, tidak.
Sebab Nabi tu ada juga kadang-kadang dia ungkap dalam bentuk syair, ada juga. Tapi yang ini tidak. Sahabat pun tidak. Mungkinlah kalau sufi mungkin. Sebab mereka tu dia jenis banyak perasaan. Perasaan. Lebih sesuai saya rasa. Kalau Rabi'atul Adawiyah pun sufi juga. Dia sufi juga. Cumanya bagi kita lah, saya rasa tidak perlu doa macam ni atau minta ampun macam ni. Kita minta ampun seperti yang Rasulullah SAW ajar, itu lebih baik. Itu lebih baik. Banyak lagi cara Rasulullah SAW ajar. Dan Nabi SAW kan ada larang kita doa ni kita macam berentak-rentak pula, bersajak pula. Dia larang itu. Jadi kira-kiranya kalau nak guna yang ini kurang sesuai. Sebab boleh jadi dia termasuk dalam larangan Nabi SAW. Soal orang ni dia keluar begini, itu masalah dia. Dia maghlubul hal, orang yang tak dapat mengawal perasaan dia. Tapi untuk orang lain ikut dalam keadaan bukan keluar daripada hati kecil dia, tak perlu. Saya rasa tak perlu. Lebih baik kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali terdapat dalam sunnah tu doa-doa ataupun minta ampun yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan tidak ada bersajak macam ni. Sajak kita tu saja'un bahasa Arab. Dia ada berentak-rentak begitu. Nabi SAW ada larang di dalam hadisnya. Jadi rasanya untuk diumumkan tidak sesuai. Cuma ada dalam kitab, ya betul. Dan kandungan dia itu nak kata salah, tidak betul. Cuma untuk digunakan asalnya lebih baik. Ya Rasulullah, tinggal saja yang ini. Ada dalam kitab, betul. Siapa yang sebenarnya kata, saya tak pasti. Tak pasti, ya. Wallahu a'lam. Kemudian perbincangan kita tadi kan banyak dia perbincangan tentang usul hadis. Jadi mungkin tidak menyeronokkan sedikit. Jadi kena sabarlah dulu. Wallahu a'lam.